HPA herba penawar arwah hidup, warisan khasiat pengawal sejati. Like, share dan komen dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Apa khabar hari ini bapa ibu, tuan-puan sekalian ya, di mana juga berada? Pak Haji doakan ya, hari ini baik-baik saja, tenang-tenang saja ya. Kita ni adalah insan yang sangat-sangat kerdil ya, dibandingkan dengan penciptaan Allah yang sangat-sangat besar, sehingga kan keberadaan kita itu dinilai dengan budi dan apa juga amalan yang kita lakukan ya. Berkata Ar-Rumi, aku ini terlalu kerdil sehingga kan hampir-hampir tidak nampak ya. Yang nampak itu ialah amalan yang kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah ya. Baik, pada hari ini Pak Haji nak cerita tentang jagung. Salah satu lagi kebesaran Allah SWT ya. Bila kita biasa tengok jagung ada di tepi-tepi jalan ditanam orang tu, kita nampak jagung saja. Sebab apa? Kita tak makrifah. Tak makrifah ni berartinya kita tak nampak keseluruhannya ya. Sama seperti orang buta tengok seekor gajah ya, yang ketika dia pegang pada kaki gajah, dia kata gajah itu sama seperti pokok kelapa ya, sebab dia tak nampak dia punya keseluruhannya. Nampak keseluruhannya itu disebut sebagai tasawur. Tasawur bukannya tasawuf. Tasawuf lain, tasawuf itu pelajaran hati ya. Tasawur ini gambaran. Bila kita nak bercakap tentang Islam, kita kena nampak tasawur Islam, gambaran Islam yang keseluruhannya. Bila kita nak cakap tentang pokok jagung, kita bercakap tentang tasawurnya, tentang keseluruhan pada pokok jagung tersebut. Masya-Allah. Di manakah sebenarnya kekuatan pokok jagung ni sebenarnya? Sebelum itu mari Pak Haji tunjuk macam mana cara untuk kita melihat dengan satu pandangan makroskopik, dia panggil makroskopik, pandangan daripada luar, atau dipanggil sebagai doctrine of signature ya, tanda-tanda dia, bentuk dia dan sebagainya. Jadi daripada makroskopik ini, makro bukan mikro, makro ni zahir yang nampak. Pokok ni kalau kita tengok daun dia, kita tengok daun dulu. Daun dia itu panjang macam daun padi juga. Macam daun beras jugalah. Jadi kemudian kita nampak urat daun itu selari ke hujung itu daun jagung. Begitu kita nampak, kita bayangkan batangnya. Batangnya pula itu ada berbuku-buku, beruas-ruas. Subhanallah. Kemudian kita tengok dia ada jagung. Jagung dia itu ditutup oleh kulit jagung dan ada rambutnya di hujung. Itu kita nampak dah tu. Akarnya dia tak bentuk seperti akar yang tunjang, tapi akarnya itu mencengkam begitu. Ya, begitulah, agak sikit kasar akarnya itu. Lepas tu ada bunga ketika dia berbunga. Itulah dia jagung. Jadi oleh sebab itu kalau kita tengok jagung ini nak sama macam jali-jali. Mungkin kalau Malaysia panggil jali-jali, atau pokok jelai kalau tempat rumah Pak Haji tu, atau dia ni sampai pokok jali, pokok tasbih. Nanti ada hubungan tu. Sebab apa? Nanti insya-Allah kalau ada waktu Pak Haji nak cerita tentang kelebihan pokok tasbih itu, pokok jali-jali itu dalam pengobatan, sangat penting. Baik. Kalau kita nampak ciri pohon macam tu, daunnya urat selari begitu, kita nampak itu disebut sebagai diuretik. Diuretik ni memperbanyakkan kencing. Sangat penting di dalam pengobatan, memperbanyakkan kencing. Jadi kalau kita ambil mana-mana bahagiannya, dia akan memperbanyakkan kencing, atau dia memberikan kesan diuretik. Kita ambil akar kita rebus, misalnya kita bagi minum, dia
akan memperbanyakkan kencing. Kita ambil satu yang jangan dibuang, iaitu batangnya. Batangnya itu juga bagus, direbus, minum dan dia akan banyak diretik. Begitu juga dengan daunnya yang sangat bernilai tinggi dalam dunia pengobatan. Daun daripada daun jagung itu, Masya Allah. Kalau gitu kita tanam jagung untuk apa? Nak ambil apa? Biasanya orang akan ambil jagung. Tidak, semua digunakan. Cuma kita tak guna bunga saja. Bunga saja yang kita tak gunakan. Banyak ceritanya lagi. Nanti Pak Ju akan cerita satu-satu. Satu-satu kita klasifikasikan supaya kita dapat jelaskan. Baik. Cumanya di peringkat awalnya nak tunjukkan bahawa ada formula-formula bila kita sebut tentang setiap herba diuretik. Setiap herba diuretik itu ialah antipyretik. Antipyretik itu apa? Ini membuang panas badan. Jadi kalau orang demam panas, apa yang kita nak gunakan? Gunakan rambut daripada hujung jagung tersebut. Rambutnya itu. Rambutnya itu dikeringkan, dibuat teh, diseduh dengan air panas atau dididihkan, diminum. Masya Allah, manfaatnya banyak sekali. Kalau Pak Haji nak baca dia punya manfaatnya. Cuma cukup peringkat awal dia ada herba diuretik antipyretik untuk hilangkan demam. Demam apa? Demam panas. Demam apa? Demam kuning. Demam kuning juga kita gunakan daripada rambut tersebut. Ya, kalau kita tak gunakan rambut, gunakan batang. Kalau kita tak guna batang, kita guna daun. Daun ini dia kita tak minum, boleh minum. Tidak juga menjadi masalah. Jadi obat. Pasti jadi obat insya-Allah. Tapi orang buat rebus untuk mandi demam kuning. Kalau ada anak-anak demam kuning, siapa demam kuning, daun itulah yang daun daripada daun jagung itulah yang kita rebus buat mandi demam kuning. Masya-Allah. Hebat sebenarnya daun daripada daun jagung ni boleh kita gunakan pelbagai jenis sebagainya. Akar pun macam tu juga. Ya, boleh kita buat untuk hilangkan demam panas. Okey, setiap herba diuretik ini ya, dia juga untuk semua jenis sakit sendi. Sakit sendi. Apa dia punya sakit sendi? Sakit apa? Arthritis, sakit sendi, sakit gout. Ya, gout juga kita gunakan daripada bahagian-bahagian yang Pak Haji ceritakan tadi. Ya, kita rebus, kita minum. Sebab apa? Bila dia kencing, dia keluar habis semua asid-asid dalam tubuh badannya itu. Yang jadi masalahnya ialah orang bila sakit dia tak mau kencing atau kencing sedikit. Jadi bila dia kencing sedikit atau dia tak mau kencing, mengakibatkan bahawa dia akan mengalami masalah di ginjal juga. Jadi oleh sebab itu bila kita ambil dia punya bahagian-bahagian yang Pak Haji sebutkan tadi itu, maka dia menyebabkan dia boleh kencing. Masya Allah. Baik, tadi Pak Haji sebut daun, Pak Haji sebut tentang akar, sebut pasal batang. Macam mana pasal jagung sendiri? Jagung sendiri tu nanti dulu ya. Jagung ni ada dua. Satu jagung yang kita makan jagung. Satu lagi jagung yang kita rebus, kita minum air dia. Duanya keputusan yang berbeza. Ya, duanya mempunyai keputusan yang berbeza. Tapi tak mengapa. InsyaAllah kita akan meneliti satu persatu dulu. Baik, yang ketiga, bila kita sebut saja bahawa setiap herba diuretik itu dia akan memecahkan batu karang. Itu dia. Sama seperti air yang lebat turun daripada langit, hujan, ya, kemudian mengalir di dalam longkang, menyapu semua kotoran dalam longkang. Begitu dalam tubuh badan kita, bila kita diuretik seperti dia menolak begitu, keluar habis batu karang. Sama ada batu karang di dalam empedu atau batu karang di dalam ginjal ataupun di kencing. Jadi oleh sebab itu maka cara untuk pecahkan batu karang ini dengan kita merebuskan daripada akar jagung atau yang paling bagus ialah rambut jagung. Rambut jagung itu sangat-sangat bernilai, sangat-sangat mempunyai khasiat dalam dunia pengobatan. Itu dia. Dan begitu juga ya, setiap herba yang diuretik ini selain pada menurunkan demam, selain untuk sakit sendi, selain untuk memecahkan batu karang, satu lagi
setiap herba diuretik itu dia adalah mempunyai untuk UTI, urinary tract infection, jangkitan di saluran kencing. Ini penting, kita harus mempelajarinya. Ya, sebab apa? Bukan hanya jangkitan, ada orang yang dia sudah tak boleh kencing. Ya, dia bangun-bangun dia tak boleh kencing. Ya, sama ada dia ada prostat, ada UTI, jangkitannya dan sebagainya. Jadi cara mengubatnya ialah apa? Dengan mengambil akar daripada akar jagung tersebut. Itu dia punya kaedah ya yang digunakan dalam pengobatan pada masa dulu. Alhamdulillah. Sebab apa? Dia adalah merupakan salah satu daripada anti radang. Anti radang. Ya, di mana jagung ni dia bertindak sebagai anti radang dan mengelakkan daripada pembengkakan prostat yang menyukarkan untuk kencing. Ya, itu di antaranya. Bukan hanya radang itu, radang ginjal juga. Banyak orang jadi radang ginjal. Radang ginjal itu menyebabkan kencingnya berbuih. Kencingnya berbuih. Jadi nak menandakan dah kelemahan sudah berada yang boleh menyebabkan berlakunya apa yang disebut sebagai kerosakan ginjal. Masya Allah ya. Kemudian seterusnya apa yang Pak Haji nak sebutkan lagi bahawa ada hubungan. Ya, ada hubungan di antara hubungan diuretik ini dengan penyakit jantung. Penyakit jantung. Yang ini yang Pak Haji nak terangkan di dalam ilmu pengobatan herba ni dia ada macam mazhab juga. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanbali, mazhab imam yang lain. Di dalam ilmu herba ni pun ada mazhab macam tu juga. Tetapi bukan mazhab tentang fikih, bukan. Mazhab artinya pandangan. Ada orang mengatakan tujuan ambil herba yang pertama ialah untuk blood circulation. Itu mazhab yang pertama. Kenapa kita ambil herba? Untuk blood circulation. Ini kita mula dengan jahe. Ada orang mengatakan bahawa pengambilan herba yang untuk detoksifikasi. Detox adalah membuang keracunan di liver. Itu dia punya mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga mengatakan herba diambil fungsi utamanya, fungsi nombor satunya ialah untuk colon cleansing. Colon cleansing. Dan mazhab yang keempat mengatakan herba diambil adalah untuk diuretik. Kalau kita boleh bagi herba diuretik, racun boleh keluar daripada semua seluruh tubuh badan kita. Sebab itu bagi mazhab ini, bagi pandangan ini, mereka menggunakan setiap kali membuat perawatan diberikan herba diuretik. Sama seperti satu produk yang Pak Haji keluarkan namanya Malax. Malax di Indonesia panggil. Dia ada herba diuretik. Dia dibuat daripada akar, daripada pohon diuretik. Tapi kita tak buat daripada jagung, tapi Pak Haji gunakan daripada bambu. Bambu sama dengan jagung. Akarnya sama, ruasnya sama. Semuanya bambunya dia tak keluar buah. Tetapi sifatnya apa? Diuretik. Monocotyledon atau monocot. Ya, itu sama. Jagung dengan bambu. Jadi sebab itulah kesan diuretik itu kadang-kadang Pak Haji akan bagi kalau orang sakit mula-mula sekali. Apa yang kita nak beri? Pak Haji akan tengok dekat mata putih dia. Atau tengok atas lidah dia. Kalau atas lidahnya ada selaput putih tebal atau di mata putihnya itu menandakan dia ada merah, warna merah, menandakan apa? Kepanasan dan tubuh badannya tinggi, maka Pak Haji akan bagi herba Malax dulu. Ataupun ada dua pertanyaan, dua petunjuk. Yang pertama, mudah tak tidur waktu malam? Dia kata susah tidur waktu malam. Artinya dia panas, bagi Malax dulu. Yang kedua, adakah sakit sendi? Dia kata ya, saya sakit sendi. Sakit sendi. Maka dua jawapan ini daripada dua petunjuk yang kita nak ambil itu, kita akan membuat keputusan untuk bagikan dia Malax. Kalau kita bagi kopi apa pun, kita suruh dia belikan herba Malax, masuk ke dalam kopi tersebut. Orang sakit lutut, bila dia minum kopi Radix, dia masuk Malax di dalamnya, dia hilang dia punya sakit lututnya itu. Kerana Malax ini dia mempunyai kesan diuretik yang kuat. Jadi itu di antaranya. Dan Pak Haji percaya bahawa tak ramai orang menggunakan bambu dalam pengobatan.
Pak Ji dah tengok dah. Ada sedikit di China, ada sedikit di India. Itu pun mereka guna sedikit saja. Cuma dalam penelitian, lihat ni. Dalam penelitian mengatakan bahawa bambu itu, akar buluh itu baik untuk jantung. Itu menarik. Dan untuk asam urat, ya, asam urat tu biasalah sebab dia diuretik, ya. Asam urat untuk demam, untuk arthritis, untuk buang asid, itu memang dah perkara biasa sebab setiap herba diuretik, antipiretik, anti-inflamasi, ya, anti peradangan, itu perkara biasa, Tetapi yang Pak Ji nak sebutkan ini ada hubungan dengan sakit jantung. Ini ada dalam penelitian bahawa jagung itu juga herba diuretik untuk sakit jantung. Ya, kalau banyak orang makan jagung selalu, dia tak kena sakit jantung. Sebab itu jagung itu dia juga sebut sebagai jantung. Orang tak sebut buah jagung. Atau orang tak sebut biji jagung. Tak tahulah istilah, kalau ambil istilah tradisional Melayu di tempatnya Pak Haji, orang panggil jantung jagung. Macam je jantung pisang. Ya, jadi sebab apa? Istilah panggilan jantung ni sebenarnya bukan nak tunjuk kata dia tu macam jantung, bukan. Nak tunjuk dia ubat jantung. Sudah terdapat satu kefahaman yang sudah diselaraskan. Jagung untuk sakit jantung. Mana ada zaman orang dulu sakit jantung? Tak ada. Sakit jantung muncul bila orang sudah tak mula makan jagung. Jagung itu dia ada satu pelindung yang sangat-sangat hebat, ya, yang Pak Ji tuliskan dekat sini, dia panggil glutathione. Ini salah satu daripada yang boleh melindungi, yang mengeluarkan keracunan, ya, mengeluarkan dia punya keracunan di dalam kita punya hati dan tubuh badan kita. Jadi makan jagung, dia buang racun dalam tubuh badan kita. Kalau boleh kita kena makan jagung untuk melindungi jantung. Dan salah satu yang selalu Pak Ji lihat kalau orang bincangkan masalah jagung ni, orang ketinggalan mencari satu sumber kekuatan. Apa dia? Selenium. Selenium memang betul di dalam jagung ada vitamin, mineral yang kaya dengan mineral. Tetapi satu perkara Pak Ji nak sebutkan, dialah selenium. Selenium tu seperti mana yang Pak Ji sebutkan, biasanya kedapatan di tanah-tanah gunung Merapi. Biasanya ada. Tetapi Allah selamatkan bagi tanah-tanah yang tak ada gunung Merapi ini, selenium dia muncul di dalam jagung. Macam mana jagung boleh ada di atas tanah yang bukan di bawah, bawahnya ada gunung Merapi? Ini sangat dahsyat. Pak Haji pun tak habis fikir sebenarnya. Ikan. Apabila telah selesai kita musim bendang, ya, dah selesai dah. Sudah kering dah. Sudah tidak ada apa lagi, keringnya pula sudah mengambil masa yang panjang. Yang panjang lah, kadang-kadang 5 bulan kering, berdebu kawasan bendang tersebut. Tiba-tiba hujan turun satu malam. Besoknya di bendang tersebut sudah ada ikan. Okey, Pak Ji bolehlah menerima orang kata sebab ada telur-telur ikan duduk di dalam bendang tersebut. Ikannya itu bukan kecil, besar-besar. Oh, mungkin kata daripada sungai lah, kata tempat itu tidak ada sungai. Jadi apakah ikan tu jatuh daripada langit? Ya. Apakah ikan tu membesar ketika jatuh dari langit, ataupun ikan tu datang daripada mana? Yang ini yang Pak Ji nak kongsikan. Macam tu juga dengan selenium yang ada di dalam jagung. Ya, ketika manusia dilahirkan, Allah bekalkan pada manusia itu jantung. Di mana pembentukan jantungnya? Dalam perut ibunya. Siapa yang membuat jantung tersebut? Allah. Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan pendengaran. Siapa yang buat? Allah. Allah lengkapkan pada jagung itu selenium. Siapa yang lengkapkan? Allah. Untuk manusia bersyukur.
Selenium ni dipanggil the powerful antioksidan. Dialah yang melindungi banyak ni. Selenium ini adalah merupakan sebagai anti-cancer yang sangat-sangat baik. Ya, memanglah dulu kalau kita biasa dengar satu peribahasa, berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak. Berartinya padi belum keluar lagi, sebab dulu setahun sekali menanam padi ni, tapi sekarang ni dah 2 kali setahun. Tetapi menanam jagung itu berjagung-jagung dulu, makan jagung dulu. Makan jagung dulu, sayur jagung. Ni nampak ni jagung ni, sayur jagung. Oi, ni enak sekali ni. Jadi makan jagung itu berjagung-jagung dulu. Tetapi sebenarnya tahukah kita bahawa dengan ketiadaannya padi 2 kali setahun, padi sekali saja setahun, tetapi di antara musim yang kedua itu ditanam dengan jagung, jagung itu adalah salah satu siri penyelamatan pada kesihatan kepada petani-petani. Ketika kita sedang menangis, Allah sedang menolong kita. Ya. Jadi oleh sebab itu, jangan pernah kita merasakan bahawa kita sebuah kekurangan. Masih hidup, masih kuat, walaupun makan jagung, kerana jagung itu menyelamatkan. Dia selenium, dia kaya dengan selenium. Allah bekalkan dia selenium. Tumbuh di mana pun dia kaya dengan selenium. Jadi kalau begitu, teorinya Pak Haji yang mengatakan kekuatan herba itu terletak di bumi mana ia tumbuh, itu tidak tepatlah. Sebab apa? Kalaulah jagung itu, setiap jagung itu ada selenium, tumbuhlah di bumi mana pun, berarti ada selenium. Sedangkan Pak Haji mengatakan herba itu kekuatannya berada kepada buminya. Yang mana satu betul? Kalau sudah ada di mana pun ada selenium, jadi di mana pun boleh kita ambil. Tidak mengira bumi mana dia tumbuh. Bagaimana untuk kita faham ini? Baik, kita mesti faham di dalam kehidupan habitat, dia panggil habitat ni, dia panggil bi'ah. Bi'ah ini ialah situasi yang mendokong, ya, yang menceritakan tentang kekuatan sesuatu herba itu bergantung kepada buminya itu, ialah mengambil daripada kurma ajwah yang hidup di antara 2 batu hitam, iaitu di Madinah. Ya, dan bi'ah-bi'ah yang ada ini suasana-suasana yang menyokong. Misalnya apa dia? Buah kurma sudah tentulah terbaiknya di tanah Arab, di tanah kering. Sebab kurma itu memerlukan satu musim kering, musim panas untuk memasakkan buahnya. Harum manis sesuai di mana? Di perseruan, sesuai di tempat Pak Haji, di negeri Perlis. Negeri-negeri lain susah. Ya. Jadi begitulah selenium ini dia ada pada jagung. Jagung tumbuh di tempat yang dia sendiri tahu dia di mana tempat ia boleh tumbuh. Maka Allah menjadikan dia subur di tempat yang kaya dengan selenium. Jadi itulah masya-Allah yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita khususnya untuk dijadikan obat. Masya-Allah. Kemudian Pak Haji nak sebut juga daripada jagung ini. Baik, yang pertama sekali, kalau kita makan jagung. Yang kedua, kalau kita ambil di jagung itu, dia baik untuk demam nifas. Demam nifas. Apa tu demam nifas? Demam bila dalam keadaan nifas. Ya, ada orang yang bila dalam nifas ni, lepas bersalin dia demam. Maka pengobatannya ialah daripada jagung. Jagung itu kita ambil apa? Ambil daripada akarnya, batangnya, ataupun kita ambil daunnya, rebus mandi. Ingat, daun untuk mandi, dan ambil daripada rambutnya untuk kita buat teh seduh. Setelah itu barulah kita makan jagungnya. Ya, itu adalah di antaranya bagaimana demam nifas. Demam nifas ini selalunya kalau ibu yang ada masalah demam nifas, dia nanti dia tak sihat. Dia nak jadi penyakit, ada masalah hormon, meroyan. Ya, dan dia akan jadi sejuk saja di kakinya itu.
dan dia akhirnya dia tak sihat, dia tak gembira, dia muram, dia kemurungan. Jadi oleh sebab itu dia kena ambil sesuatu yang panas. Apa dia? Salah satunya herba malaks. Herba malaks tersebut. Herba malaks itu ialah herba untuk bagi dia diuretik. Diuretik ni dia buang air kencing, dia minum lagi. Ada dua sebenarnya. Diuretik bukan hanya buang air kencing ya, tetapi dia adalah untuk mendatangkan rasa haus untuk minum air. Kalau orang tu kencing banyak, dia panggil polyuria. Polyuria ni kencing banyak dan dia tidak haus. Itu dah akan jadi dehydration. Jadi dia perlu kencing banyak dan minum banyak. Macam mana dia nak kencing banyak, minum banyak? Dia kena ada herba malaks. Malaks ni dia menjaga ginjal kita. Ginjal kita tahu bahawa dia adalah organ yang sangat-sangat penting untuk panas badan, untuk cuci darah. Ini sangat-sangat penting di ginjal. Jadi oleh sebab itu, di dalam semua herba ini, herba yang mempunyai satu fasilitas untuk menjadi penyejuk pada tubuh badan itu ialah jagung. Jagung. Jadi beli saja, ya. Baik, macam mana kalau kita ambil tebu? Bukankah tebu juga ada ruas, ada akar, sama juga daunnya seperti jagung, ya. Perbincangannya panjang lagi tu. Perbincangannya akan melebar lagi. Nanti akan Pak Haji sebutkan. Okey, kemudian dia seterusnya, dia bagus untuk orang yang keguguran. Keguguran. Jadi kalau orang tu ada masalah keguguran, maka kita mandikan dia dengan daun jagung. Mandi. Ya, sebab itu dan kita ambil herba malaks tu untuk cuci. Sebab apa? Biasanya orang ada keguguran, kadang-kadang plasenta tu dia pecah. Dia tertinggal. Sama juga seperti orang melahirkan anak, kadang-kadang plasenta atau uri tertinggal, menyebabkan dia bleeding saja, bleeding. Ya. Di mana nifas itu patutnya, kalau kita tengok dari mazhab Imam Syafi'i, paling cepat nifas itu keluar sekaligus keluar bersama dengan anak, lepas tu berhenti. Itu yang paling cepat nifas. Kebiasaannya 40 hari 40 malam, dan paling panjang nifas ialah 60 hari 60 malam. Kalau lebih daripada itu tidak lagi disebut sebagai nifas, yang dipanggil sebagai darah istihadah. Ya, wajib padanya dia nak solat dan juga sebagainya. Tetapi apa yang Pak Cik nak sebutkan sini, bahawa kalau kita ambil herba malaks tu, dia cuci darah itu keluar, khususnya pada orang yang keguguran. Keguguran ini lebih teruk daripada bersalin sebenarnya. Ya, keguguran kalau sudah anak itu sudah besar, misalnya dia gugur, sakitnya itu lebih parah daripada sakit bersalin biasa. Sebab dia tidak mengikuti satu proses bulan yang sempurna. Jadi harus dirawat. Macam mana kita nak merawatnya itu supaya bersih, ya, supaya dia tidak kena sakit sendi apa? Itulah herba malaks. Malaks itu untuk ubat keguguran bagi wanita-wanita yang gugur. Jadi itu yang kita berikan. Jadi apa yang Pak nak sebutkan di sini, bahawa kalau kita lebih baik kalau kita sudah faham tentang jagung, kita ambil herba malaks. Sebab apa? Sebab boleh juga kita ambil terus juga boleh juga, tetapi untuk disiplin kita ambil dalam bentuk kapsul herba malaks ini. Inilah antaranya yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa rambutnya, daunnya, dan kita boleh juga ambil daripada ni tongkol muda ni. Ini juga boleh guna sebagai obat. Yang Pak Haji sebutkan tadi untuk radang ginjal, ya, untuk batu dalam hempedu, untuk batu dalam ginjal, untuk jantung, sakit jantung, subhanallah, guna herba malaks. Kalau tak ada malaks, ini, atau gunakan dia punya daunnya ataupun rambutnya. Daun, tapi ingat, daun untuk mandi, ya, daun untuk mandi. Begitu juga untuk kencing kurang lancar, masalah kencing yang tak lancar.
Banyak sekali orang bertanya dekat Pak Haji, macam mana masalah kencing yang tidak lawas ya. Itu apa? Maleks kita. Maleks adalah diuretik salah satunya. Begitu juga demam nifas. Begitu juga dengan keguguran. Boleh digunakan untuk keguguran. Dan dia ini juga sebenarnya jagung ini dia mempunyai magnesium. Ya, magnesium. Dan jagung tu sendiri kalau kita ambil dia, kita tengok kan dia ada banyak biji-biji dia gitu, ada biji-biji ni, dia seperti mata, dia melindungi mata daripada rosak. Ya, dia mempunyai satu bahan yang melindungi mata daripada rosak. Rosak sebabkan apa? Sebab cahaya. Ataupun orang panggil silau. Macam mana nak hilangkan silau ya? Silau pada mata kita, ambil herba malaks. Ambil jagung. Ya, itu dia menghilangkan silau pada mata kita, insya-Allah. Ada satu lagi yang Pak Haji nak sebutkan di sini, ya, bahawa dia baik untuk pesakit kencing manis, tapi masa sudah tamat ya, 30 minit yang pertama. Okey, kita bagi laluan pada iklan. Terima kasih.